permohonan aku ataupun permintaan aku. Jadi ini adalah kisah yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana kedua-dua Nabi yang mulia ini telah membina Kaabah. Satu ketika sahabat ada bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, rumah Allah yang pertama, yang mana satukah rumah Allah yang pertama yang telah dibina? Kata Rasulullah, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidil Aqsa. Maka jarak ataupun tempoh antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa lebih kurang 40 tahun. Antara itu lepas dibina Masjidil Aqsa. Maka dikatakan bahawa yang membina Kaabah itu adalah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Ketika mana Allah Ta'ala perintahkan agar Nabi Ibrahim menghantar isterinya Siti Hajar dan anaknya Ismail ke satu tempat yang kering kontan, yang tidak ada tanaman katanya, dan tidak ada binatang pun yang duduk di situ. Dan dikatakan bahawa tidak ada tumbuhan, maknanya tidak ada pokok pun. Tapi bila Allah Ta'ala perintah suruh tinggal, maka Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan isterinya. Sehinggalah Allah Ta'ala beri kurniaan dengan di tanah yang kering itu, akhirnya Allah Ta'ala telah mengeluarkan air. Air itu dipanggil air Zam-Zam. Kerana manusia kalau ada sumber air, dia boleh hidup. Maka manusia pada zaman itu, pada ketika itu akan berjalan-jalan. Bila mana ada tempat yang ada air, mereka akan duduk di situ, singgah di situ. Akhirnya dengan izin Allah, tanah itu menjadi tempat persinggahan, menjadi perkampungan, akhirnya menjadi bandar atau kota. Sehinggalah Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim untuk membina Kaabah. Setelah mana Allah Ta'ala mempertemukan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, sehingga berlaku peristiwa yang mana Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya. Kemudian diperintah membina Kaabah. Maka Nabi Ibrahim pun membina Kaabah bersama dengan Nabi Ismail. Selepas siap pembinaan tadi, kedua-dua Nabi yang mulia ini membina Kaabah, lalu dia berdoa kepada Allah. Di antaranya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, yakni terimalah amalan kami. Apa dia? Membina Kaabah tadi. Dan sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah akan permintaan kami, agar Kaabah ini dijadikan tempat peribadatan kepada Allah Ta'ala. Dan dikatakan bahawa setiap manusia yang tawaf di Kaabah itu, maka Nabi Ibrahim akan mendapat pahalanya di sisi Allah, akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, terimalah permintaan aku. Apa mintanya? Minta amal ibadatnya ataupun perbuatan dia membina Kaabah diterima oleh Allah. Kalau ikutkannya, tak payah Kaabah dah, sebab Allah yang Ta'ala yang turun. Tetapi nak menggambarkan bahawa kerja ini kecil sahaja, maka minta izin Allah Ta'ala biar betul-betul terima. Maka dikatakan bahawa kerana bahawasanya diberi atasmu dengan qabul, dan Allah Ta'ala ini atasmu ni bukan Nabi Ibrahim dah, merujuk pada kita semua, qabul penerimaan. Allah Ta'ala terima sebenarnya dengan amal ibadat kita yang amat rendah nilainya dibandingkan dengan nikmat. Sedangkan Nabi Ibrahim buat betul-betul, maknanya, dan dia buat itu, membina Kaabah itu adalah perintah daripada Allah. Dan sebelum perintah daripada Allah bina Kaabah, Nabi Ibrahim ini telah diperintahkan macam-macam perintah
Nabi Ibrahim taat kepada Allah. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Allah Taala telah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimah, dengan beberapa pekerjaan, dengan beberapa dengan beberapa suruhan, maka Nabi Ibrahim dapat menyempurnakan. Ini ada pengumuman TAH 1971. TAH entah kata siapa tu, tak tahulah. Entah 1971 orang suruh alih kereta sebab letak tengah jalan. Saya baca apa yang ada ni lah. Jadi agak suruh kereta tu bolehlah tolong alih ya. InsyaAllah. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala menerima akan amalan kita ni, walaupun amalan kita ini sebenarnya sikit saja dengan nikmat. Dan kalau dibandingkan dengan amalan kita, ataupun kalau kita buat amal ibadat bersungguh-sungguh pun, maka dinilai dengan nilaian penerimaan Allah Ta'ala itu pun tidak padan. Tapi Allah Ta'ala kata, terima, aku menerima amal. Nabi Ibrahim pun begitu, minta sungguh dengan Allah agar Allah Ta'ala terima. Maka kerana katanya Nabi Ibrahim tidak memandang ini satu amalan yang amat besar, dan amalan yang dia buat membina Kaabah ini juga perintah Allah. Maknanya, tetapi dia benar-benar mengharap agar Allah Ta'ala menerima. Kalau kita benar-benar mengharap, maknanya mungkin kita rasa kita ni tak apa molek, tapi harap sungguh orang terima. Tapi kalau molek, kita pun yakin takkan tak terima orang molek. Tapi nak ajar kepada kita supaya kita menjadi hamba yang benar-benar bergantung dengan Allah, berharap dengan Allah. Sehingga kan Nabi Ibrahim 2 kali, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah kami sebagai hamba Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, terimalah permintaan kami, permohonan kami, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala terima, kabul akan mata benda perniagaan. Mata benda perniagaan di sini bukan meniaga. Kalau begitu orang meniaga untunglah, atau kita tak meniaga. Apa maksud mata benda perniagaan? Maksudnya ibadat kita. Maknanya ibadat kita digambarkan umpama perniagaan. Innallaha asyara minal mu'minin. Allah Ta'ala akan membeli daripada orang yang beriman. Apa dia Allah Ta'ala beli? Amal kita, usaha kita, tenaga kita, Allah Ta'ala akan beli. Mungkin kita duduk atas muka dunia ni letih, maknanya, ataupun dalam keadaan maknanya dalam keadaan tersempit, terhimpit, derita dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala kata, aku beli apa punya. Bila Allah Ta'ala beli pun tak padan juga dengan kita punya kesusahan, kesempitan dan sebagainya. Maka mata benda perniagaan disebut perniagaan. Perniagaan ini adalah amal ibadat kita. Itu digambarkan dengan perniagaan. Kenapa disebut perniagaan? Kerana dikatakan bahawa kita nak dapat keuntungan, mesti kita berniaga. Keuntungannya adalah syurga. Dan Allah Ta'ala sebut perkataan beli. Maknanya tak, benda tu tak dapat cara percuma. Maknanya sama ada kita kena jual barang tadi. Dan bila sebut tadi, bila jual beli, benda tu akan manfaat pada kita. Kita jual, dapat manfaat, duit tu dapat pada kita, kita boleh guna. Sebab tu digunakan dengan perniagaan. Dan Allah Ta'ala sebut perniagaan kerana manusia ni suka sebut perniagaan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mahu tak aku tunjuk pada kamu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Yang paling penting kita kena faham bahawa bila kita nak berniaga, kita akan jual sesuatu yang paling molek. Dan kalau kita jual barang yang tak molek, maka payahlah orang nak beli. Maka yang membeli perniagaan kita ini Allah. Apa perniagaan kita? Amal ibadat kita. Maka amal ibadat kita yang paling kualiti, yang paling molek, Allah Ta'ala akan terima. Yang mana bila amal ibadat kita zahirnya sudah elok,
Seperti bermula daripada niat awal-awal nak sembahyang, kemudian daripada mengambil wuduknya, menutup auratnya, hatinya menghadap pada Allah, dari segi bacaannya, dari segi tindak tanduk dia, makna ni perbuatan dia, maka Allah Ta'ala akan melihat. Ini yang kualiti Allah Ta'ala akan membeli. Maka demikianlah kita ini digambarkan perniagaan yang Allah Ta'ala akan beli perniagaan. Maka dikatakan bahawa mata benda yang bercampur macam-macam, memang campur pun ibadat kita ni. Yang bercampur lagi tiada harga. Dalam kitab Sirajul Talibin yang dimaksud tiada harga di sini adalah yang tidak yang amat sedikit. Sedikit. Dah ibadat tak banyak pula. Campur pula. Macam-macam. Maknanya barang kita sikit dah, campur molek dah molek, payah dah nak beli, patutnya payah nak habis dah. Tapi Allah Ta'ala kata aku terimalah. Allah Ta'ala boleh terima juga bila mana manusia itu benar-benar bergantung dengan Allah, berharap dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri, macam mana cubaan dia, ujian dia? Tak ada orang kena macam Nabi Ibrahim, diperintah tinggal anak isteri, dicampakkan dalam api, ditolak oleh pengikut-pengikutnya, umatnya tolak, tak terima dia, duduk bersama dengan pemimpin Namrud, maknanya yang zalim, kemudian dihina oleh pengikut-pengikut Namrud. Dan dikatakan bahawa Nabi Ibrahim ini duduk dalam keadaan kelaparan, susah, macam-macam berlaku. Lepas tu dipentas sembelih anak lagi. Maka Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim. Maknanya besarlah nilai pengorbanan dia. Dia tidak sandarkan, ya Allah terimalah aku sebab aku telah banyak berkorban untukmu. Tak ada. Tidak ada. Dia hanya mengharap. Sebab tu kita diajar jangan memandang kepada kebaikan kita. Sebab kebaikan kita ni sebenarnya tak ada nilai dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri begitu banyak pada kita. Lalu Allah Ta'ala kata, aku terimalah dengan mata benda kamu, iaitu perniagaan kamu tadi. Dan sebenarnya telah disempurnakan bangkitannya, maka Allah Ta'ala telah sempurnakan kelakuannya. Maknanya Allah Ta'ala sempurna. Bila Allah Ta'ala terima, tak apa, Allah Ta'ala akan bila diterima, maka Allah Ta'ala sempurnakan. Dan telah dibesarkan akan nikmatnya, dan Allah Ta'ala muliakan akan nikmatnya. Dan apa daripada bahagia, apakah yang paling bahagia lagi? Dan apa daripada kerajaan, dan apakah yang lebih daripada kerajaan dan kebesaran dan ketinggian daripada ketinggian Allah? Kebahagiaan di sisi Allah, maknanya kerajaan di sisi Allah Ta'ala. Maka kita dalam melakukan amal ibadat kepada Allah, hendaklah kita bergantung, berserah diri kepada Allah. Bila mana kita boleh melakukan ibadat, kita kena bersyukur. Mesti kita kembali pada Allah, kita melihat ini datang daripada Allah, bukan daripada kita yang rajin. Kalau tidak, kita mari penyakit perasan. Penyakit perasan yang mana kita ni membelakangkan Allah. Tak ada lebih kita, bahkan Nabi-Nabi terdahulu, mereka itu adalah daripada golongan yang sabar, golongan yang saleh, golongan yang takwa, yang taat kepada Allah. Semuanya melihat datang daripada Allah. Maka kembalikan balik kita kepada Allah. Dan beberapa yang engkau lihat, hai nafsu, daripada pakaian. Tengok kita nikmat, tengok pada diri kita daripada pakaian, macam-macam pakaian. Allah Ta'ala beri. Kalau dihimpun pakaian, soheh dah, berapa gerobok lah dia. Bukan daripada kecil apa besar. Kalau sekarang ni tak banyak, ni 3 je ada. Tapi nak beritahu, macam-macam Allah Ta'ala beri pakaian, nikmat. Dan persalinan, dan begitu jugalah. Maknanya berbagai-bagai pakaian. Dan juga nikmat, dan begitu juga nikmat makanan umpamanya. Macam-macam Allah Ta'ala beri kepada kita.
Dan juga pertaruhan. Taruhan ni simpanan kita. Maknanya Allah Ta'ala bagi. Bagi, itu Allah Ta'ala taruh lagi, ada lagi, banyak lagi. Tapi hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Dan karamah dan kemuliaan Allah Ta'ala bagi. Jika ada kamu lain yang demikian itu, maknanya kalau kita ini lain dari yang demikian itu, yakni melihat kepada Allah, kita tidak melihat kepada Allah, kita tidak merasa itu semua daripada Allah, dan kita merasakan kita ini yang memiliki segala-galanya, maka bagimu daripada kerugian, kamu benar-benar rugi. Jangan kita rasa sedap dah dengan Allah. Tak apalah, mana kita tak ada apa-apa dah. Tunggu masa je Allah Ta'ala nak beri kita syurga bila-bila masa. Ini satu kerugian. Bahkan para Nabi mereka takut kepada Allah. Walaupun mereka diuji, mereka sabar. Mereka diberi ketaatan, mereka taat. Disuruh taat, mereka benar-benar taat. Namun harapan mereka kepada Allah Ta'ala memang begitu tinggi. Bahkan Nabi Yunus sendiri pun, bila mana saja dia kecewa dengan umatnya yang tak mau terima dakwah dia, akhirnya dia lari, tinggalkan umat dia, akhirnya dihukum oleh Allah. Dihukum oleh Allah, dimasukkan dalam perut ikan. Maknanya kita ini orang-orang yang beriman yang sebenar sentiasa merasa keru dan takut kepada Allah. Kita tidak ada jaminan. Bukan kata kita dah jadi soleh, kita selamat, belum tentu. Walaupun kita sudah boleh kekal dalam ibadat kita, orang yang boleh berzikir, boleh baca Quran dan sebagainya, jangan bergantung dengan ibadat kita rasa sedap. Nabi Ibrahim dia dah buat Kaabah, satu jasa yang amat besar. Hari ini orang beribadat di Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi Nabi Ibrahim tetap minta dengan Allah, terimalah amalan aku, terimalah aku ni, buat dah ni seujian dan macam-macam ujian. Dan dikatakan pembinaan Kaabah ni selepas daripada diuji dengan tinggal anak, dibakar, dicampak dalam api, disuruh sembelih. Akhirnya Allah Ta'ala perintah suruh bina. Perintah lagi, tetap taat kepada Allah Ta'ala. Dan kena ingat iblis yang dilaknat oleh Allah Ta'ala tu kerana satu ketaatan dia tak buat. Apa yang dia tak buat itu? Sujud saja. Bukan banyak kali sujud, satu sujud dia yang dia tak sujud. Dan Allah Ta'ala suruh kita diperintahkan kepada kita sentiasa sujud. Dan bagaimana kita yang kalau tidak sujud kepada Allah? Iblis satu kali sujud saja sudah tidak sujud, sudah terkeluar dia daripada golongan yang beriman. Wa kana minal kafirin, jadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kisah kita baca dahulu pun ada tunjuk kisah orang yang sudah soleh tapi mati tidak beriman. Seperti Bausisa. Orang yang sudah soleh, takwa, wali, mati tidak beriman seperti Bal'an. Saya baru ni berjalan dengan seorang, dia cerita satu cerita yang menarik. Seorang orang soleh ini, dia bela seekor burung. Maka dia ajar burungnya dengan ucapan La ilaha illallah. Burung ni kalau kita ajar tu-atulah dia cakap. Kita ajar dia selamat pagi, kita jumpa malam pun selamat pagi. Dia mana-mana mikir tu. Kalau kita ajar gitu, kalau kita ajar malam tengah hari siang, jadi dia tukar kau. Bila malam dia kata selamat pagi, bila siang selamat tengah hari, begitu. Mana? Tapi dia ajar dengan kalimah La ilaha illallah. Maka burung itu setiap hari bila dipanggil akan disebut La ilaha illallah. Maka demikianlah. Maka gembiralah tuan dia kerana dapat berjaya mengajar sang burung tadi mengucap kalimah syahadah La ilaha illallah. Itu saja ucapan. Jadi burung tadi bila sudah lama tu dijaga-jaga, dibebaskan, terbang duduk, terbang main kat dia, tak lari punya tuan dia. Setiap hari itu disebut La ilaha illallah. Jadi oleh kerana sudah tidak duduk dalam sangka dia tu, satu hari nampaklah kucing. Tiba-tiba kucing pun terkamlah burung tadi. Sehinggalah burung tadi cedera. Bila cedera akhirnya sakit burung tadi. Bila sakit, maka tidak bunyi La ilaha illallah. Bunyi sakit je tu lah. Nak ajuk pun tak reti, minta mahal. Kan ya? Begitu lah. Makin matilah dia. Dia tu sang burung tadi mati. Bila mati saja burung tadi,
Maka tuan dia pun menangis. Katanya menangis lama, berbulan-bulan menangis. Habis orang pujuk pun tak berjaya, dia pun tak cakap tau. Orang bagi ni pun main comel tadi. Ayang serama nak tambuh juga. Tu saya reka je tu. Jadi nak beritahu, bagi ke dia, nak beri hadiah burung yang baru yang besok comel tambuh. Akhir sekali orang tanya dia beritahu begini, dia kata yang dia menangis bukan kerana kehilangan burung tadi. Seekor burung yang sudah diajar dengan kalimah la ilaha illallah, akhirnya mati tidak mengucap dua kalimah la ilaha illallah. Jadi yang aku menangis tu aku takut, dia kata, maknanya takut bila dia mati nanti dia tak ucap kalimah la ilaha illallah. Itu yang dia takut, itu dia yang menangis. Maknanya tu nak beritahu bahawa kita hari ini tidak boleh rasa selamat. Kita tak boleh bergantung dengan amal. Kita mesti minta dengan Allah Ta'ala, bahawa kita ini tidak ada apa-apa, minta biar Allah Ta'ala terima akan ibadat kita. Tengok contoh Nabi-Nabi, bagaimana ibadatnya, mana penuh derhaka, dia maksum, terpelihara daripada maksiat zahir dan batin. Kita kalau terpelihara maksiat zahir, batin tak terpelihara. Buat amal ibadat banyak, rasa bagus. Rasa bagus pada orang lain, tak terpelihara pula. Tengok orang lebih, rasa deki pula. Maknanya, ini penyakit batin kita. Maka, Nabi, para anbiya, para mursali yang sudah soleh di sisi Allah pun minta gantung sungguh dengan Allah. Minta biar Allah Ta'ala terimalah dia, maknanya. Kalau kita, maknanya Allah Ta'ala beri kedudukan, takut kita jadi sombong. Tak ada Nabi kata, aku Nabi tak ada masalah. Tak ada kata gitu. Bahkan mereka itu takut kepada Allah. Bahkan Rasulullah sendiri orang yang paling mulia di antara makhluk. Ana akramul makhlukin wala faqra. Akulah makhluk yang paling mulia, bukan aku nak bagi bangga, kata Rasulullah. Tapi Nabi orang yang banyak menangis, takut pada Allah. Dan tiada laku, makna kerugian, dan tiada laku, makna tiada laku ni rugilah. Tak ada untung pun. Dan tertolak, wal-iyazubillah, habis tertolak. Maknanya kalau kita tak merasa ataupun kita tidak kembalikan kepada Allah. Nikmat banyak Allah Ta'ala beri, ya, nikmat banyak. Tapi nikmat itu daripada mana? Daripada Allah. Apa bukti kita nikmat daripada Allah? Kita ingat Allah. Kalau kita dapat nikmat, kita lupa Allah, itu bukan bermakna kita kata kita ni kembalikan nikmat itu pada Allah. Itu kita gunakan nikmat itu untuk nafsu kita. Kita tak ingat kembali kepada Allah. Katanya pengarang kitab kita, bila mana kita dapat nikmat pakaian, mendapat ni nikmat, apa-apa nikmat yang orang kendaki, ada orang dapat, kita tak dapat. Ada orang yang kita dapat, orang lain tak dapat. Allah Ta'ala bagi. Tetapi yang paling penting, kita kembalikan hati kita kepada Allah. Kalau tidak untung kita, rugi kita, dan tertolak, terhijab terdinding kita dengan Allah. Semakin hari semakin jauh dengan Allah. Semakin hari semakin jauh dengan Allah. Masya Allah. Ada seorang itu yang dia bertanya dengan seorang yang soleh. Dia kata, saya walaupun tidak melakukan ibadat, maknanya, tetapi Allah Ta'ala memberi nikmat yang banyak pada kami. Maknanya Allah Ta'ala bagi nikmat walaupun kami tidak beribadat. Sedangkan kamu ini beribadat pada Allah. Allah Ta'ala beri nikmat, kami lebih banyak. Dia kata, tidakkah kamu sedar bahawa kamu ini duduk dalam penderitaan? Dia kata, derita apa? Tidak. Orang yang duduk jauh dengan Allah ni, hatinya jauh dengan Allah, duduk dalam keadaan derita sebenarnya. Kerana apa-apa nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia, sebenarnya tidak boleh memuaskan hatinya. Bahkan dikatakan, maknanya tidak boleh mencapai ketenangan. Ketenangan itu bukan duduk kepada pengaruh ramai, tidak. Ketenangan itu bukan duduk pada ilmu, bukan duduk kepada harta, bukan duduk pada pangkat. Tapi ketenangan itu duduk kepada hati yang berserah diri dengan Allah. Begitu juga dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan duduk dengan pengaruh ramai, dengan anak buah ramai, dengan masyhur, dengan ilmu, dengan harta benda, dengan pangkat, tahta. Tapi bahagia itu duduk dengan hati yang sudah tenang dengan Allah, hati yang sentiasa ingat kepada Allah.
maka terdindinglah kita jauh dengan Allah. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka sesungguhnya aku jadikan ia kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit bukan bermakna rumah dia sempit, kereta dia sempit, tidak. Hati yang tidak tenang, kata ulama. Hati yang tidak tenang. Maka cita-citakan, sungguh-sungguhkan olehmu wahai nafsu, dan membimbangkan dengan kelakuan ini. Maka apabila engkau mengekali atas umpama ini, biar kita duk jaga-jaga. Diri kita ni ada jaga-jaga. Supaya jangan jatuh kita kepada hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau ulang-ulangkan dia di atas hatimu. Apa dia ulang-ulang ini? Kata setengah dalam kitab Surajul Talibin, ulang-ulangkan hatimu agar ingat kepada Allah. Maksud yang sebenarnya, ulang-ulangkan dengan menyebut nama Allah agar kita ingat akan nikmat Allah Ta'ala dengan melakukan zikrullah, zikir di antaranya. Tak kala selesai daripada mengerjakan taat, bila buat taat, banyak ucap Allah. Biasanya kalau nak buat taat, ucapan apa? Alhamdulillah lah. Selain pada Alhamdulillah, Astaghfirullahalazim. Mana kita puji, tasbih, tahlil, tahmid dan sebagainya. Jadi tahlil itu apa? La ilaha illallah. Alhamdulillah itu dipanggil dia tahmid. Tahmid. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Tak kira lah maknanya ucapan-ucapan yang kita ini memuji akan Allah Subhanahu wa taala bila mana kita dapat melakukan taat. Dan engkau minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla, dan minta tolonglah kita dengan Allah. Minta tolong apa? Minta tolong kita supaya elok amal ibadat kita. Maka Nabi beritahu pada seorang sahabat, nama dia apa? Nabi Muaz. Muaz bin Jabal, Muaz bin Jabal. Hai Muaz, aku ni kasih pada kamu. Saya lupa Muaz bin Jabal ke Sa'ad bin Jabal. Apalah sahabat tu, siapa yang alim tu tolong betul lah saya. Maka dia seorang sahabat Muaz. Muaz, hai Muaz, aku ini kasih pada kamu. Maka Muaz pun kasih pada Rasulullah. Maka Rasulullah kata, mau tak aku ajar pada kamu, kalau kamu beramal, kamu boleh masuk syurga. Maka sahabat ini mahulah. Kalau Nabi ajar kita pun kita nak masuk syurga. Lalulah dia pun ajar, bacalah kamu doa ini setiap kali akhir semayang, lepas semayang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Amalkan doa ini. Maka saat ini Muaz ini dia berterusan, Muaz bin Jabal berterusan membaca doa ini sebagaimana yang diperintah oleh Rasulullah. Sebenarnya amal itu banyak kalau kita dah beramal, tapi yang paling penting dalam amal itu adalah istiqamah, berterusan dalam melakukan amal. Jadi Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku atas mengingati Engkau. Maknanya kita mohon kepada Allah agar sentiasa ingat pada Allah. Kalau kita lupa, kita lalai, Allah Ta'ala kembalikan balik ingat kepada Allah. Sebab itu kalau kita sedar diri kita ini lalai, lemah beribadat, kita jangan biar. Kita jangan biar. Baru ni saya pergi rumah seorang hamba Allah yang mesej saya, dia kata saya tak ada semangat Ustaz. Dia kata sebab saya fikir dosa saya banyak. Berat. Saya pun balas juga, kalau fikir gitu saya banyak lagi. Dia kata tapi dosa saya tak lepas je. Akhir kali kata tak boleh jadi. Saya pergi rumah dia, memang dia lemah semangat. Dia lemah semangat, bagus dia fikir dosa, fikir nak sabar, tapi tak bisa je. Dia jadi lemah sampai belajar pun tak. Belajar jadi lemah semangat saja. Kata tak boleh gitu. Kalau fikir macam tu, rasa saya teruk kali. Maknanya. Jadi kita ni hak lepas dalam takdir Allah.
Ialah itu takdir Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tetapkan. Sudah tetap bahagian-bahagian. Kemudian yang akan datang ni kita tak tahu. Jadi yang lepas itu Allah Ta'ala beri pengajaran kita, kesalahan kita. Maknanya kita ke depan itu kita tak boleh ulang lagi kesalahan kita. Kita kena baiki. Dan kita kena cuba ke depan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Cara kita nak baiki diri kita, jangan tengok orang lain. Duk banding orang lain. Orang lain malah mayang, baik aku. Tak penuh gitu. Baiki kita je, asal kira. Kesalahan orang, keburukan orang, asal kira. Kerana semua orang ada keburukan, ada kesalahan. Tapi kita baiki balik, baiki balik. Biar ke depan tu semakin baik. Dan macam mana nak semakin baik ke depan tu? Kita ada Allah. Jangan rasa Allah Ta'ala tu lock kita dah. Allah Ta'ala dia tak biar hamba dia yang nak kembali pada dia. Tapi Allah Ta'ala nak tengok kita sungguh ke tidak bersungguh. Sebab Allah Ta'ala sudah sebut wallazina jahadu fina. Siapa yang bersungguh-sungguh melalui jalan kami, nak pergi kepada kami, lanahdiyannahum subulana, maka Allah Ta'ala akan tunjuk jalan kepada kami. Maka apabila engkau mengekali ini dan engkau ulang-ulangkan dia, ingat-ingat akan Allah. Dia asalnya nak sebut ingatkan nikmat-nikmat Allah, tapi kita kena ingat Allah kerana Allah Ta'ala pemberi nikmat. Nanti kita ingat-ingat nikmat jadi lain. Banyak anu aku, rumah aku, anak aku, isteri aku. Isteri memang tak banyak. Lepas pada tu maknanya dalam keadaan tak ingat-ingat jadi rugi. Jangan ingat ke makhluk, ingat pada Allah. Ingat pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Maka dan engkau ulang-ulang dia atas hatimu, tak kala selesai mengerjakan taat dan engkau minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla, minta tolong dengan Allah Ta'ala, nascaya dipalingkan akan dikau daripada makhluk, maka Allah Ta'ala akan palingkan. Bukan paling daripada makhluk nanti Allah Ta'ala asingkan kita. Tidak. Tidak sebenarnya. Allah Ta'ala jadikan hati kita ni sibuk fikir pada Allah. Walaupun kita ni tak berpisah dengan makhluk. Mana boleh berpisah dengan makhluk? Maknanya kita kena pergi ke kedai, kita kena pergi jumpa orang, tapi maknanya hati kita sentiasa ingat kepada Allah. Maknanya makhluk nanti tidak dapat menyibukkan kita daripada ibadah. Kalau orang tu boleh jaga, makhluk tidak dapat sibukkan kita daripada ibadah, alhamdulillah. Dan nafsu daripada makhluk dan begitu nafsu, begitu juga nafsu. Dia nak tanya satu, antara nafsu dengan syaitan ni mana yang berat sekali? Nafsu lah berat. Nafsu yang berat. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan ni tak lemah saja. Tapi yang kuat tu nafsu yang menarik kita kepada kejahatan. Nafsu dia kena lawan saja sebenarnya. Tapi nak lawan nafsu pakai, jangan buat gagah gitu je. Gagah gitu saja. Maknanya baru nak bangun malam ni, pakai gitu. Lepas tu kejam mata jelek. Lawan, lepas tu kejam mata tak bangun dulu. Tak boleh. Kita nak lawan nafsu, dia tak boleh lawan dengan kekuatan kita, tak boleh. Dia rupanya kena minta pertolongan dengan Allah. Cara nak lawan nafsu ini rupa-rupanya kita kena dekat dengan Allah. Saya jumpa seorang orang tua. Orang tua ini dia ini suka berjalan saja. Dia panggil dia Pok dia nama dia Pok. Saya tanya dia, macam manalah saya ni nak bangun semayang malam, nak jadi kekal bangun semayang malam. Ni tergelam, maknanya 10 tahun dam sekali. Bukan tergelam minggu sekali dah. 10 tahun dam sekali bangun. Itu pun dah akan nak bangga dah kalau bangun sekali. Macam mana nak buat ni? Dia kata kita ni nak buat ibadat ikut Allah, tapi sebelum ikut Allah ikut nafsu. Nak bangun ibadat untuk Allah, tapi tidur pakai tepung itu tidur. Bangun kau tidur. Maknanya tak ada air semayang, tak ada ni. Dia kata duduk ambil air semayang, menyadah semayang, 2 rakaat, berdoa, minta gini-gini. Allah Ta'ala beri.
Maknanya sungguh dia terkena minta begitu. Oh, maka dapatlah ilmu. Sekarang ada amal-amal. Ilmu dapat ada, amal kepada. Tapi memang rupa-rupanya nak lawan nafsu ni dia kena pergi kepada amal. Kan saya sudah beritahu itu. Hari itu saya beritahu, ada orang tanya dalam video tu, dia kata macam mana nak mampu deru dia nafsu. Mana boleh mati deru. Nanti tak boleh makan, hilang nafsu makan. Hilang nafsu makan susah. Jadi dikatakan bahawa dalam diri kita ada nafsu, ada syaitan. Dua ni, nafsu dan syaitan ni nak lawan iman yang ada dalam diri kita. Jadi iman satu lawan dua. Kalau kita kena pergi kepada amal, dua lawan dua. Iman sudah ada, amal, gerakkan amal. Maka dikatakan bahawa bila kita nak kalah dalam nafsu kita ni, kita kena tingkatkan lagi amal. Kalah lagi, tingkatkan lagi. Kadang-kadang kita menang sama, satu ketika kalah, bangun balik. Maka demikian dia akan terus berlawan. Namun demikian, tidak dapat tidak, mesti kita minta pertolongan dengan Allah agar Allah Ta'ala tolonglah kita. Maknanya dan dia kata nafsu dipalingkan dikau daripada makhluk dan nafsu, dan dibimbangkan dikau daripada riya. Maknanya dipalingkan, dan di situ dan dipalingkan dikau daripada riya. Sebab tu dia sambung bagi ayat yang atas tu. Boleh faham kan? Dan maknanya jauhkan daripada mana? Nafsu dipalingkan akan dikau pada makhluk dan nafsu, dan tu sambungan tadi, dan dipalingkan. Kalau bahasa Arab dipanggil ataf. Dan dipalingkan, dibimbangkan dikau daripada riya. Yang ni dilepaskan, tak ada riya lah. Bila kita ingat Allah, bila kita ingat pada Allah, Allah tak ada palingkan daripada riya. Nak datang mari pada Allah, nak datang mari untuk makhluk, Allah tak tolak. Tak tolak macam mana? Sebab hati ni duk ingat Allah Ta'ala, bukan kerana makhluk. Dilepaskan akan dikau. Jadi di antara jalan kita nak bersih hati kita, ataupun ketika mana kita buat amal ibadat, ketika mana kita buat amal ibadat, kita nak jaga ibadat tu. Sebab kadang-kadang masa orang taduk, kita start nak ibadat, ikhlas dah. Tapi bila tengah buat amal ibadat, bila orang mari, dia datang tak ikhlas. Okey, orang tak mari, kita berani, kita datang nak cerita ke orang pun. Dia akan mari benda-benda yang macam tu. Jadi, kita nak jaga amal ibadat kita supaya riya, ujub, takabur, sombong, sum'ah ni tak masuk kan. Suka pujian orang, lepas pada tu nak tunjuk-tunjuk ke orang, nak rasa ujub kita baik pada orang tu, tak masuk. Dengan jalan macam mana? Pagarkan amal kita dengan zikrullah, dengan zikir pada Allah. Sebab tu lepas sembahyang dia suruh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maknanya, jadi subhanallah ni mengajar kita yang kita buat ibadat ni, kita tak ada daya upaya ni maha suci Allah Ta'ala kan yang menolong kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita dapat buat amal ibadat. Allahu akbar, Allah Ta'ala maha besar, yang mana Allah Ta'ala lah yang memberi pertolongan kita buat amal ibadat. Lalu disuruh kita ni, biar kita, hati kita biar ingat kepada Allah agar dijauhkan kita daripada riya. Dan jauhkan daripada melihat amal kepada manusia. Dan kita jauhkan supaya kita ni menunjukkan amal kita pada manusia. Dan daripada ujub, dan daripada amal pada manusia, maknanya riya lah. Dan ujub, apa makna ujub? Ujub ni perkataan orang Melayu kita panggil ajaib. Dia rasa pelik diri dia, bukan rasa pelik, dia rasa kagum, takjub. Takjub bukan, ajaib, takjub. Dia rasa takjub pada dirinya, dia rasa diri dia hebat. Baik juga aku. Perasan. Perasan ni ada semua. Ada. Dan dibangkitkan dikau. Maknanya, dibangkitkan dikau, dibangunkan kau, ataupun dilakukan kau, dikuatkan kau atas semata-mata ikhlas bagi Allah, sehingga Allah Ta'ala jadikan kita bangkit beribadat itu dalam ikhlas. Allah kalau rasa ikhlas dengan Allah, orang yang ikhlas dengan Allah, dia rasa malu kalau orang tahu ibadat dia. Dia tahu kongsi ibadat dia, biar dia dengan Allah Ta'ala saja. Dan dia akan rasa suka kalau ibadatnya tidak diketahui, dan dia tak suka orang lain
Kita balik ya. Kita terbalik. Kita suka orang tahu ibadat kita, kita tak sedar. Kalau tak berani tak sedar. Tak sedar kalau orang tak tahu kita ni ahli ibadat. Nak macam mana? Buat torek-torek biar nampak hitam. Dari yang nampak hitam. Tapi orang akan tengok ni memang ahli ibadat lah. Kalau boleh, tak ada saja-saja pegang sepek. Pegang sepek. Ada gatot cekok asnang kan, kalau nampak ahli zikir. Jadi nak beritahu kita ni kalau boleh, kita rasa biar orang tahu ibadat kita. Maknanya baru rasa lega. Oh, jujur dia tahu. Ni ciri-ciri kita ni tak ikhlas lagi. Orang yang ikhlas, kadang-kadang dilihat dia bukan ahli ibadat. Setengahnya nak tengok dia semayang berbayar. Semayang, tapi dia ahli semayang. Kita orang tengok semayang berbayar memang kau semayang pun. Tak je tengok tak semayang tu nak Tuhan ikhlas apa tunjuk orang. Padahal tak je semayang. Tak je semayang. Lalu dikatakan bahawa dan mengerjakan taat. Lalu dia mengerjakan taat ikhlas. Allah Ta'ala beri ikhlas mengerjakan taat. Dan berpegang dengan menyebut akan nikmat Allah. Dan bila dia buat taat, dia akan pegang. Ini semua nikmat daripada Allah, bukan daripada diri dia. Allah Ta'ala beri nikmat. Apa nikmat yang besar? Sebenarnya nikmat besar, nikmat ibadat lah. Nikmat besar ni nikmat ibadat. Kalau orang tahu nikmat sembahyang, dia kata akan dapat rasakan semua nikmat yang lain tak ada apa. Nikmat dalam beribadat pada Allah. Tapi kita tak rasa nikmat lagi, tak rasa kemanisan lagi, maknanya kita kena memperbaikikan lagi. Sebenarnya nikmat ibadat ini nikmat yang sangat besar. Lalu dikatakan rasa nikmat dalam melakukan ibadat kepada Allah akan nikmat Allah atasmu pada setiap kelakuan dan hasillah bagimu dengan dia taat. Taat yang zahirah, yang zahir, yang suci, tiada aib. Tiada aib, kecacatan padanya. Dan kebajikan yang khalis, kebajikan yang suci, tiada bercampur di dalamnya sesuatu yang mencederakan akal dia, yakni penyakit-penyakit yang mencederakan amal. Seperti apa? Riya, takabur, ujub dan sebagainya. Dan ibadat yang makbul, yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ni nak beritahu rahsia zikir. Siapa yang boleh kekal zikir, insya-Allah. Sebab tu kena kekalkan zikir. Kalau boleh tak kira lah zikir tu nak zikir selawat Nabi ke 100. Maknanya sehari ataupun nak zikir la ilaha illallah, memperbanyakkan zikrullah pada Allah Ta'ala pun. Maknanya tu setengah-setengah orang dia jumpa guru-guru syekh-syekh tarekat dia amal. Bagi amal zikir dia tu buat. Maknanya dan dapat amal, kita tak perlu banyak zikir. Dan banyak-banyak zikir tak terbaca. Jangan jadi macam saya. Saya ni orang ulama datang dia bagi zikir saya. Orang datang zikir sikit. Ada seorang tu syekh dia bagi suti buku. Ada tebal ini tapi kecil. Saya pun balik. Banyaknya bacaan. Saya buat koleksi rumah. Zikir. Tinggi gitu banyak tu. Ada tu. Kalau saya beramal ni Allah banyak pahala. Tapi pada buat koleksi gitu. Kata Sidi Ahmad, dia kata jangan kita jadi koleksi zikir. Tahu koleksi zikir? Orang bagi zikir ambil. Lepas tu jumpa orang lain ambil pula. Lepas tu jumpa ambil pula. Ambil. Tapi amal mana? Amal mana? Saya kata ni tamu demo jadi macam saya. Maknanya kalau nak zikir ambil rumah saya banyak buku zikir. Tapi tak mampu nak amal. Jadi kita kalau boleh pilihlah satu amal yang mudah bagi kita dan teruskan amal. Maka dikatakan amal yang makbul, makbul yang diterima, yang kurang padanya. Tetapi tetap umpama taat ini, dan jika hasil di dalam seumur hidup sekali dua, bila kita dalam seumur hidup kita melakukan ibadat, tiba-tiba ada ibadat itu tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada takabur, tidak ada sum'ah, memang betul-betul kerana Allah, hasil kita buat macam tu sekali dua. Sekali maknanya tiada yang lainnya, maka bahawasanya pada hakikatnya banyak pada hukumnya, hukum Allah Ta'ala, maknanya besar dia. Boleh menghapuskan dosa-dosa yang lain. Sebab tu kita buat amal ibadat ni biar sampai satu peringkat biar rasa manis ibadat. Pastikan jangan sampai kita habis umur kita tak pernah rasa manis ibadat.
Itu kena sungguh. Kena sungguh maknanya. Jangan sampai kita ni tidak ada satu amalan yang istiqamah dalam ilmu amal kita. Tolak sembahyang yang wajib itu memang kena istiqamah. Maknanya, sebab tu kata tuan guru saya tu, salah seorang dia kata mesti ada satu amalan yang istiqamah yang kita terus amal sampai ke. Kau kira lah amal tadi tu amal zikir yang sedikit tak apa. Satu hari 100 dia amal istiqamah, itu lagi baik. Daripada dia amal 40,000 hari tu je. Lepas tu tak amal-amal, jangan. Teruskan, tak apa sedikit tak apa. Mesti kena ada amalan yang istiqamah. Tuan guru saya dia Tuan Guru Haji lah. Salah seorang guru saya masa belajar pondok dahulu, dia ini amal dia lepas asar dia baca Quran. Jadi kalau orang nak jumpa dia, orang akan tahu lah memang dia baca Quran. Siapa sanggup tunggu. Pergi rumah dia baca Quran. Kalau nak kata memang dengar dia baca Quran. Orang mari rumah dia ke, orang tak mari pun memang baca buat tu kan. Biasa dah orang beritahu, dia amalkan amalan dia. Tapi tak pernah cakap. Jadi saya tanya dia satu amalan. Satu ketika tu saya tanya dia, saya kata, Ustaz, saya tengok Ustaz ni rajin duduk main sunat. Dia kata, tengok orang rajin tu, kata, kenapa ni? Kau nampak orang malas hanya pergi dia. Lepas tu tanya. Akhirnya dia kabur. Sikit saja amalan dia. Dia kata lepas sembahyang dia baca laqad ja'akum je. Lepas sembahyang laqad ja'akum dia baca tapi. Lepas tu dia kata amalan ni dia dapat daripada hari pertama guru dia bagi sampai hari ni tak tinggal. Dan dia tu belajar pondok ni masih di Budong. Tapi saya tak tanya berapa umur dia, berapa tahun masih dia dapat. Sampai hari ni tak tinggal. Jadi dengan amalan zikir yang dia tak tinggal tu, jadi Allah Ta'ala beri amalan-amalan lain boleh istiqamah. Masya Allah. Sebab tu kita ni tak gaduh amal banyak, tak istiqamah, rugi. Kita nak amal istiqamah, insya Allah dengan istiqamah tu boleh banyak. Kalau banyak takut tak istiqamah. Tapi lebih baik daripada tak buat langsung. Saya malah buat banyak-banyak takut tak istiqamah, terus dah buat. Itu lagi rugi. Maknanya, itu yang paling penting kita minta. Lalu dikatakan, kalau orang tu buat betul-betul ikhlas kerana Allah, kalau betul-betul satu amal ibadat itu ikhlas, Allah Ta'ala pandang itu amal yang besar di sisi Allah. Besar kadarnya. Maknanya, dan demi umurku bahawasanya, dan jika sedikit bilangannya sekalipun, walaupun sedikit, bukan bermakna dia dapat sekali itu je, lepas tu tak dapat. Bermakna dia mula sekali itu dia buat, lepas tu berterusan. Maknanya, maka jika sedikit bilangan sekalipun, sebenarnya banyak pada maknanya di sisi Allah Ta'ala banyak. Sebab tu kalau orang tu dia buat satu amal ibadat sedikit, dia membuat apa ni? Dia buat amal ibadat. Ibadat tu dia rasa banyak. Maka bila dia merasa banyak, maka Allah Ta'ala memandang kecil saja amalnya. Tapi kalau amal ibadat ni dia buat banyak, rasa sikit saja Allah tak nilai, maka Allah Ta'ala pandang besar amal dia tadi. Dan besar kadarnya, dan banyak manfaatnya. Manfaat ni kita kadang tak nampak. Di dunia ada Allah Ta'ala tunjuk, di akhirat lebih lagi. Kita tak tahu, boleh jadi dengan rezeki kita murah sebab amal-amal tertentu. Ada amal zikir, seperti orang yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ini, nanti Allah Ta'ala akan kayakan dia. Maknanya Allah Ta'ala akan jadikan dia seperti orang yang dapat pahala, orang yang banyak infak fisabilillah. Padahal dia tak banyak infak pun, dia banyak subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebab Nabi kata dah pada sahabat yang tak ada duit nak sedekah, nak membebaskan hamba, Nabi kata kalau kamu amal subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar lepas sembahyang, kamu dapat pahala seperti orang yang memerdekakan hamba. Maknanya, tapi kita ni tak nampak benda-benda macam tu, kecuali Allah Ta'ala buka. Kalau Allah Ta'ala buka hati kita, insya-Allah kita akan nampak. Bila nampak betul-betul nikmat ataupun bahagian akhirat, Allah tak ada rasa benda. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar nampak sungguh dia hak akhirat ni. Habis ada benda je. Tak sayang, tu bukan tak sayang. Dia sayang hak tu terlepas.
Bukan tidak sayang, sayang. Siapa kata tak sayang, harta benda semua tu. Tapi kenapa saja nampak Allah manfaat akhirat ini sangat-sangat besar. Mungkin hari ini kita rasa biasa saja, tapi kalau orang yang faham, dia akan rasa besar. Dengan amal, dengan baca Quran, dengan berzikir dan sebagainya. Dan baik kesudahannya dan membawa kepada baik kesudahan. Saya terbaca dalam tafsir Jilani mengenai kelebihan bismillah. Dia kata sesiapa yang buat satu perkara bismillah sama, maka dia akhirkan tutupnya hidupnya la ilaha illallah. Nak ambil cawan bismillah, ambil pinggang bismillah, basuh pinggang bismillah, ambil tuala bismillah, lipat baju bismillah. Sehingga kan kalau boleh 800 kali bismillah sehari maknanya, maka dia akan tutup kehidupannya dengan la ilaha illallah. Ini hebat maknanya kalimah-kalimah kita. Bismillah apa? Kita tak faham. Kita tak faham. Rupanya dengan bismillah lah Nabi Ibrahim dicampak dalam api tak jadi apa-apa. Tak saya cuba dia bertuju dalam api itu bismillah. Maknanya. Tapi kena yakin betul-betul lah. Orang lain lah buat, Ustaz tak payah lah maknanya. Ustaz boleh teori lah dia. Maka dikatakan bahawa besar maknanya. Dan baik kesudahannya insya-Allah, dan bahawasanya taufik pertolongan bagi seumpama ini sedikit dan kelebihan. Sedikit itu mana mudah. Kalau Allah Ta'ala nak mudah saja. Jangan kita rasa Allah maknanya saya tak mampu dah, tak boleh. Tak boleh. Kita boleh buat. Hatta kita rasa macam hari ni dalam kepala kita mungkin tak mampu dah kita nak semayang malam, nak jadi ahli tahajud. Sebenarnya boleh. Allah Ta'ala mudah nak bagi. Hanya kita yang tak kata begitu. Berkata ni Allah Ta'ala boleh jadikan benda tu mudah bagi Allah. Bagi kita, jangan buat mudah. Mudah, dia Allah Ta'ala nak bagi kita. Dah buat mudah. Tak boleh, kita kena bersungguh-sungguh. Kita kena payahkan diri kita, bermujahadah dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala bagi mudah saja. Dan kelebihan dengan dia bagi Allah Ta'ala atas hamba amat banyak. Maka atas Allah Ta'ala tadi Allah Ta'ala beri pada hambanya amat banyak. Maka apa hadiah yang terlebih besar daripada hadiah ini? Hadiah ibadat kepada Allah. Bagi kita, kalau dapat khusyuk sembahyang ni lebih daripada segala-galanya. Maknanya emas ditukar bukit, bukit tukar emas salah. Bukit ditukar dengan emas. Kalau sembahyang khusyuk, baik pilih sembahyang khusyuk. Kalau Allah Ta'ala kata aku nak ilmu sembahyang khusyuk ke mu nak emas? Bukit jadi emas. Bukit jadi emas. Mana tak? Kita kena pilih khusyuk sembahyang. Gambarannya begitu. Ini hadiah kalau Allah Ta'ala beri orang itu menjadi orang ahlillah, taat kepada Allah. Yang kita ni boleh buat ibadat sembilan-sembilan pun kena bersyukur dah pada Allah. Tetap kena bersyukur. Di atas Allah Ta'ala beri. Datang kita di sini sama-sama belajar, duduk dalam majlis. Moga-moga Allah Ta'ala ampun dosa kita. Lepas tu rasa nak buat baik, walaupun tak baik lagi pun. Rasa nak buat ibadat, walaupun tak mampu lagi pun. Tapi kita tetap bersyukur. Bersyukur bukan makna terima je apa yang Allah Ta'ala beri. Tak. Bersyukur kena usaha. Kerana setiap ibadat yang kita buat menarik nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata siapa yang mengguna nikmat dengan Allah, dia kait rahmat Allah. Itu gambarannya. Maka dikata yang diterima akan dia oleh Allah Tuhan Rabbil Alamin, menyebabkan Allah Ta'ala terima. Dan apa usaha yang terlebih mulia daripada usaha yang dipuji atasnya. Jadi usaha yang paling mulia yang Allah, ataupun yang paling baik, usaha kita yang Allah Ta'ala puji kita dengan buat ibadat. Jangan cari pujian manusia. Allah cari pujian Allah tak apa, biar Allah Ta'ala puji. Tapi kalau kita cari pujian manusia, Allah Ta'ala kata lah manusia puji dah, aku malah puji. Sebab apa? Sebab kita nak cari manusia puji. Kan kita dah faham kan Allah Ta'ala tak ada sekutu. Itu masuk dalam sekutu. Kita nak Allah Ta'ala puji, nak makhluk puji, itu sekutu. Allah Ta'ala kata lah mu nak manusia pujilah. Allah manusia puji sudah, aku tak payah puji, mu nak sangat. Kalau dia tambah manusia puji tu lain. Dia tambah manusia puji, dia nak Allah Ta'ala. Tapi dia nak juga Allah Ta'ala puji dia. Dia nak juga manusia puji. Lepas tu manusia puji dia pun rasa suka. Dah pandang dah. Allah Ta'ala kata mu ni nak sekutukan aku. Gitu gambarannya. Maka dikatakan disyukurkan atas khaliq khulqi ajma'in. Khulqi ajma'in. Disyukurkan, diterima kasih oleh Allah yang mencipta makhluk sekalian. Siapa Allah Ta'ala terima kasih kepada kita, syukur kepada kita.
redha kepada kita, itu yang kita nak. Dan apa mata benda yang terlebih besar? Apakah perniagaan yang paling besar daripada mata benda yang dipilih, yang diredai oleh Malikul Yaumiddin, oleh Allah yang menguasai hari akhirat? Manakah yang paling besar? Perniagaan yang paling besar. Sebab itu sahabat Nabi Suhail Ar-Rumi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mana harta benda dia? Tak ada. Dan dia di Mekah raya-raya, tapi di Mekah, di Madinah tak ada benda. Habis orang musyrikin Mekah rampas habis. Datang selas pinjam saja. Sampai Madinah, Nabi kata untung. Kita kalau kita bawa harta kena rapok dia orang, lepas tu orang kata untung, kita rasa nak marah. Ni kata aku ni. Beli aku ni. Maknanya untung apa? Habis barang-barang orang ni. Kita naik kenderaan, tiba-tiba tayar pancit. Oh lagi bukan tayar pancit. Parking tengah jalan, tengok pak tayar dah tu. Balik jalan kaki. Oh untung. Orang pegat untung. Marah kita. Nabi kata, oh biha Suhail, untung Suhail. Kalau orang fikir lagi, untung apa? Harta dia habis dirampas. Sampai balik, sampai pergi Madinah, jalan kaki, tak ada apa dah. Maknanya, apa maksud untung? Maknanya Allah Ta'ala tukar dengan pahala, dengan ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Maknanya dia hilang harta benda dunia, Allah Ta'ala ganti dengan redha Allah Ta'ala. Ini yang paling besar. Maka tilik olehmu, tilik itu fikir. Fikir olehmu, hai miskin. Kita semua ni miskin belaka sebenarnya. Miskin. Dan takut bahawa ada daripada orang yang kerugian. Dan takutlah kamu. Maknanya, kerana ada orang yang dalam kerugian. Rasa-rasa kita pun dah banyak rugi dah kita. Saya fikir orang lain, kita sendiri pun dah banyak rugi dah. Banyak masa kita lalai. Banyak benda kita tak buat. Banyak kepaduan kita abaikan. Banyak ketaatan kita lengah-lengahkan. Ini yang ada pada kita. Maka dia kata, takutlah olehmu ramai dah manusia rugi, dan boleh jadi kita ni tengah rugi hari ni. Tengah rugi sekarang ni. Dan kita ke depan kena cari keuntungan. Dan apabila berlaku pekerjaan ini, maka perhimpunan ini, maka adalah berlaku maka adalah kamu daripada orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas. Bila kita buat amal ibadat, Allah Ta'ala puji kita, Allah Ta'ala kasih kita, suka pada kita, maka kita orang yang mukhlisin, ikhlas. Lagi banyak zikir, banyak ingat. Bagi minnah. Minnah apa? Pemberian. Pemberian. Yang ni orang yang banyak menyebutkan bangkitan Allah yang radhi, yang diredai oleh Allah. Jadi nak beritahu banyak ingat pada Allah. Ini juga mengingatkan kita supaya memperbanyakkan zikir kepada Allah. Bila kita banyak zikir pada Allah, kita akan ingat nikmat-nikmat Allah. Bila orang zikir kan Allah Ta'ala sebut, Uskuruni Fazkuruni uskurkum. Kamu ingatlah aku ingat kamu. Asalnya tu Fazkuruni ni maknanya ingat aku asalnya. Tapi banyak orang sebut Fazkuruni, sebutlah aku. Maksud dia ingat. Tapi nak ingat dia sebut dulu. Nak sebut, jangan sekadar sebut. Mesti tahu sifat-sifat dia. Mesti tahu sebab apa kita sebut. Maka kita nak sebut nama Allah ni biar kita tahu yang selama ini kita makan nikmat dia. Nikmat dia yang kita makan ni, nikmat dia. Yang kita hidup ni kerana dia. Kalau tak ada dia, tak ada Allah, tak hidup kita. Yang kita dapat ini daripada dia. Semuanya tu. Maka kita kena ingat belaka semuanya daripada dia. Pada Allah Ta'ala sudah beri contoh bagaimana Qarun, bagaimana Nabi Sulaiman. Kan tidak sama kedudukan dia. Maknanya tidak sama. Kedua-duanya sama. Sama dari segi apa? Harta banyak. Tapi apa yang tidak sama dia? Yang ni ingat, yang ni tak ingat tu je. Maka Allah Ta'ala kata, aku nak ingat aku saja. Ada pun nikmat yang aku bagi. Itu atas pembagian masing-masing. Ada bahagian. Orang ni dapat bahagian ni, orang ni dapat bahagian ni, orang ni dapat bahagian ni. Ini pemberian Allah Ta'ala bagi masing-masing. Tapi bila mana dapat nikmat, kena ingat balik pada Allah. Maka bila ingat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berada. Mana bagi kita Allah bagi kita ingat pada Allah. Warna kalau kita ni bagi sama pada orang tu, tiba-tiba orang tu tak ingat. Tak ingat pada kita. Maknanya
Mungkin kita akan jadi marah. Kita akan jadi marah. Ataupun anak kita lah contoh. Kita tangguh dia. Dia dah besar, dia maju, dah mulai. Dia pun tak ingat. Maknanya jangan jadi macam si tangga. Maknanya bila naik kapal je, lepas tu takut bini je malu, sarimah je. Inilah benar je nak beritahu. Jadi akhir kali tak mengaku mau ada boleh. Gambaran maknanya seseorang itu kena ingat kembali dia daripada mana. Ini yang Allah Ta'ala sebut innalillah, kita ini daripada Allah. Kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa dan adalah kamu sebenarnya telah memberi belakang, yakni lalu daripada Aqabah yang ditakuti ini. Maknanya kamu telah memberi belakang, maknanya kamu telah lalu dah Aqabah yang sebelum pada ini. Apa dia Aqabah sebelum pada ini? Inilah tak ujub, tak kaburiyah, jaga-jaga ini telah lalu dah. Kalau lepas ini, alhamdulillah. Lepas ini, alhamdulillah. Maknanya dalam ibadat tidak ada ujub, tak kabur, tak ada apa-apa, dia akan rasa manis. Kemanisan itu mesti dikekalkan. Kemanisan dalam ibadat boleh juga jadi hilang kadang-kadang. Maknanya bila kita lupa kepada Allah. Dan dia kata, yakni lalu daripada Aqabah yang ditakuti ini dan sejahtera daripada kebinasaan, sehinggalah kita selamat daripada kebinasaan. Kebinasaan itu apa? Kebinasaan amal. Dan mendahulu kamu dengan kebajikan, sehinggalah jadilah kita orang yang mendahulukan kebajikan. Dulu dulu kita kalau benda-benda yang ibadat kita lambat saja, lah ibadat kita sungguh je. Jadi bertukar dia akan datang. Maknanya bertukar akan datang. Boleh yang kalau ibadat itu jadi kita semangat. Kalau benda-benda yang tak bawa ibadat kita jadi tinggal tamu dan sebagainya, dia boleh berlaku macam tu. Barat kata dulu joget 4 pagi, dan ni semayang 4 pagi. Gambarkan saja tu kan. Dan dapatlah buahnya. Apa buah dia? Buah ni maknanya hasil dia. Hasilnya beroleh kemenangan selama-lamanya, yakni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga Allah. Nikmat syurga yang besar, pertama melihat wajah Allah, yang kedua bersama Rasulullah. Ini nikmat yang paling besar. Maknanya oleh kemenangan selama-lamanya dengan mencapai karamah, kemuliaan. Allah Ta'ala muliakan. Masya Allah, siapa masuk syurga untung. Maknanya kita tak tahu siapa ahli syurga yang berjalan datang ke dunia, tak tahu lagi. Tak tahu lagi maknanya. Orang ahli syurga yang berjalan datang ke dunia adalah orang yang hatinya remuk dengan Allah. Tak ada benda dah maknanya. Dia dalam keadaan sentiasa ingat dengan Allah. Dan bahagianya, itulah kebahagiaannya. Dia akan dapat bahagia selama-lamanya. Selama-lamanya bahagia. Dan syurga, dia tidak ada akhir. Tapi dia ada awal. Dia tidak ada akhir. Maka buat selama-lamanya duduk dalam syurga. Kalaulah syurga itu selama-lamanya, maka neraka pun selama-lamanya. Waliyazubillah min zalik. Yang mana kalau neraka selama-lamanya, maknanya kalau orang kafir itu diazab, kalau orang munafik akidah itu, munafik itu diazab, selama-lamanya tidak akan keluar. Ini yang dipahami. Tidak akan keluar. Bagaimana? Kerana di dalam syurga ada orang merasa nikmat, maka di dalam neraka ada orang merasa azab. Nikmat dalam syurga tak puas-puas. Azab dalam neraka tak pernah hilang. Wala hayatan wala mautan, tidak hidup, tidak mati. Tidak hidup maknanya tidak rasa rehat walau satu saat. Wala mautan, tidak mati, tidak rasa hilang kesakitan walau satu saat. Waliyazubillah. Itulah yang menyebabkan orang takut sangat. Dan bermula Allah SWT waliyul tauhid, yang memberi pertolongan tauhid ni. Dan ismah ini pemeliharaan ataupun kita kata penjagaan. Bimannihi, dengan anugerahnya, wa karamihi, dan kemuliaannya, wala haula, tiada palingan. Berpaling. Masuk haula ni tiada palingan dalam
melakukan maksiat. Wala quwwata, tiada kekuatan dalam melakukan ibadat. Contoh kita paling maksiat adalah tak mampu. Mana kalau pakai jubah, serban pun tak mampu. Kecuali dia ada belakang ni. Illa billah, dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Nak buat ibadat pun tak mampu. Boleh pakai boleh pakai jubah 4 lapis boleh. Pakai serban. Marilah sembahyang sunat. Dia dah bayar tak? Mana tak mampu. Dia kata kau orang maknanya kita tak mampu buat ibadat. Jangan berasa mampulah. Tak mampu. Tapi illa kecuali dengan pertolongan Allah Aliyil Azim, yang maha tinggi lagi maha agung ataupun maha besar. Wallahu alam. Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Ataupun kita ini jahil, manusia yang jahil. Mohon Allah Ta'ala ampunkan dosa saya dan dosa kita semua yang bernama ini. Kalau salah, saya bertaubat pada Allah, saya beristighfar. Kalau ada kenyataan saya yang salah, ada dapat lagi, tolak kenyataan ini guna kenyataan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ghfirna 'ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Saya nak beritahu beberapa perkara.